Jadi malam ni saya datang daripada Semenanjung, ingin kongsikan serba sedikit. Datang daripada Semenanjung, datang ke Sabah untuk merungkaikan tempat-tempat yang Astaghfirullahalazim, seperti ada satu sosok wanita hitam. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Seperti ada satu sosok wanita hitam ke depan. Kita teruskan ke depan. Jatuh lagi walkie-talkie aku. Masih lagi dalam keadaan lebih kurang besar dia, sangat-sangat besar. Kalau korang tengok daripada hujung sana, sangat-sangat besar dia punya lokasi. Ada satu tim paranormal yang kemari untuk melakukan aktiviti pun memberi jawapan yang sama. Konon-kononnya apabila mereka melalu lalang di kawasan ini, sepertinya melihat satu sosok perempuan berlambai-lambai dan ingin dalam hati katanya seperti manusia, tapi bukan manusia. Bila selalu memperlihatkan diri lama-kelamaan, si mangsa ingat manusia. Jadi kelama-lamaan diorang tunggu. Diorang tunggu. Akhirnya melihat satu sosok perempuan yang melambai-lambai sambil memegang bayi. Tapi confirm lah, katanya mengatakan itu adalah manusia. Takkanlah manusia nak pegang sosok bayi di waktu malam. Lebih kurang pukul 12, pukul 1 pagi. Rasa macam tidak masuk akal lah kalau seorang manusia perempuan yang duduk ke kawasan sini. Kalau dikatakan penagih dadah mungkin kita boleh terima. Tapi ini manusia yang pegang bayi di waktu malam, agaknya tidak logik. Tanda tanya telah terbongkar apabila sepasukan perungkai entiti makhluk gaib menemui jawapan. Katanya pernah juga orang bercerita benda yang sama. Konon-kononnya melihat satu sosok perempuan sambil pegang bayi. Allahu Akbar, subhanallah. Siapa nampak satu benda terbang daripada arah sana, menaik ke atas. Saya sambungkan teruskan bercerita lagi. Katanya penduduk kampung pun sama mendapat melihat benda yang sama. Bila dapat kajian, kata-katanya itu bukanlah bayi, tapi dia sebalik kisah itu adalah batu nisan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sa'adukum bil ahdi allazi akhadhahu 'alaykum Sulaiman. An takhruju wa tarhalu min baitina. Inna sa'adukum Allah. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim. Apa yang saya nak sebutkan, ini adalah bangunan yang pertama. Debaran masih lagi terasa. Sekarang ni di tempat saya, di live papar negeri Sabah, masih lagi dalam keadaan aura yang terkawal. Masih lagi dalam keadaan normal. Tapi bagi pendapat penonton pada malam ini, bagi pendapat kamu, apa yang ada sosok angin tiba-tiba laju dekat arah sini, saya akan cuba untuk menarik energi negatif dekat kawasan sini. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau benar-benar kalian berada di sini, gerakan segala objek dengan kalimah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kaf, ha, ya, ain, sad. Gerakan objek salam tetamu. Sambutlah tetamu kalian.
Datangkanlah, tunjukkan sosok kalian yang sebenar. Tunjukkan. Allah Akbar. Kalau korang tengok daripada ujung sana masih lagi ada rumah. Masih lagi ada rumah dekat satu persatu rumah yang masih lagi kita belum pergi merungkai lagi. Kalau korang tengok, saya kena tengok kiri dan kanan sebab saya takut nanti ada something binatang yang tak diingini datang. Okey, korang tengok. Okey, ini kawasan rumah dia. Saya cuba pergi dekat sikit. Kalau korang tanya berapa peratus seram dia pada malam ini, saya hanya bagi pada korang setakat ni 60%. 60% keseraman dia. Saya harap datang daripada jauh tidak memberi kekecewaan kepada saya pada malam ini. 2 jam perjalanan antara dekat Sepitang pergi ke Papar mengambil masa pada pukul 2 pada masa lebih kurang 2 jam 15 minit. Jalan dia agak usang sedikit, tapi saya melihat seperti ada satu sosok perempuan yang ke hujung sana. Jangan siapa-siapa ikut aku. Dan satu lagi kata, jangan siapa-siapa datang ke sini. Biar aku seorang je masuk. Semak lah, geng. Orang tanya Papar dekat mana? Saya berada di resort Beringis. Semak lah. Sangat bahaya, geng. Kalau masuk memang sangat-sangat bahaya sebab terlampau semak samun. Saya takut binatang tali pinggang je ni. Ini kalau sekali kena, geng, memang Allahualam tak payah cakap apa. Minta-minta innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Okey. Saya teruskan pergi ke resort yang terbesar di depan sana. La ilaha illallah. Dengar. Hello. Saya explore dulu lah. Story dia tak adalah terlampau best sangat story dia. Tak adalah best sangat story dia, tapi saya kena merasa sendiri. Kalau rasa macam tak ada siapa yang nak berceritakan story kawasan ini, kita akan cuba berinteraksi apa yang dia ingin ceritakan. Kita akan cuba berinteraksi. Ini baru resort yang pertama. Belum lagi kita akan pergi ke resort yang kedua. Tadi masa kita pergi Mahala ke sini, geng. Siapa nampak tadi satu sosok warna hitam. Betul-betul sangat-sangat besar di depan mata kita tadi. Lalu menghilangkan diri dalam keadaan sekelip mata saja. Kalau siapa nampak tadi, mungkin itu rezeki korang lah. Dan sekarang ni saya berada di seberang jalan. Masih lagi menuju ke resort yang kedua. Okey, ini jalan dia terus ke depan. Harap-harap yakin tak yakin, geng. Malam ini malam yang dinanti-nantikan. Saya nak tengok kehebatan tempat-tempat di Sabah. Dia punya aura seram boleh lawan tak lawan dengan aura-aura seram di Semenanjung. Saya nak tengok macam mana dia punya pergi dan saya akan cuba sedaya upaya saya untuk memanggil segala apa yang ada dekat sini. Seperti ada satu sosok perempuan yang tengah melihat saya dekat arah atas. Nampak? Nampak? Seperti satu sosok perempuan yang melihat saya daripada arah atas. So, kita confirmkan balik.
Okey, geng. Bukan. Bukan. Sorry guys, bukan. Itu adalah satu bentuk dinding sahaja. Tapi nampak macam sekilas mata nampak macam sosok. Ke depan. Kalau boleh geng, kalau Yem bawa iPhone kejap Yem. Pinjam iPhone kejap. Aku nak story kejap. Tak dapat tangkap ah. Tak dapat ingat. Kisah-kisah dekat sini memang tak dapat ingat. Memang tak boleh nak tangkap. Tak faham. Okey. Hati-hatilah, doakan saya geng. Tak ada apa-apa kot. Doakan saya semoga tak ada apa-apa yang berlaku terjadi dekat saya. Tak apa, korang santai je dulu. Tengok je apa yang saya lakukan. InsyaAllah kalau korang percayakan saya akan buat. Kita akan perlahan sebab kita bukan paranormal seperti yang lain. Okey. Saya lebih kepada jalan cerita yang menarik. Okey, korang nampak tak geng? Kalau macam ni nampak tak? Macam ni nampak Clear? Nampak? Terangkan brightness. Yang mana tak nampak, terangkan brightness. Oh. Resort berhantu di Papar. Assalamualaikum, saya Rida, peminat setia daripada Papar, negeri Sabah. Kisah saya ringkas berkenaan gangguan di sebuah resort yang berhantu. Pengalaman saya delay lagi ke? Delay lagi ke Yem? Janganlah delay, datang dari jauh ni Syud. Tolonglah. Kalau delay bagi tahu Yem, bagi delay. Okey, delay bagi tahu aku terus pergi ke depan. Aku terus pergi ke depan. Delay bagi tahu. Okey, tak delay. Okey, ini kawasan dekat area sini. Masih lagi dalam keadaan 60%. Masih menurun kepada 57% keseraman daripada gangguan. Mungkin tak apa, kita tunggu dulu sementara waktu, kita tunggu bercerita dulu. Kot-kot Kokot datang ke, kokot terasa kan, kita tak tahu kan. So, pengalaman saya ini terjadi pada awal tahun 2017. Saya telah menjemput tunang saya dari Beaufort untuk urusan ke Papar. Tunang saya sampai pada pukul 9 malam. Saya menjemput dia dan terus menghantarnya ke resort ditemani ibu saya. Status kami masih tunang, jadi tak ada masalah. Jadi tak manislah kalau ke hulu ke hilir berduaan. Lebih-lebih lagi pada waktu malam pula. Bila sampai di resort, tunang ke meja penyambut tamu untuk mengambil kunci. Sebab dia dah tempah bilik lebih awal melalui cara dalam talian. Saya dimalukan pun selepas dia dah buat tempahan. Resort ini dekat saja dengan rumah saya. Sekitar 5 minit dan dah sampai. Bila masuk ke dalam sedikit, tunang duduk di depan, mak pula duduk di belakang. Sebelum sampai di depan bilik, kami terus melalui sebuah jambatan kecil di resort itu. Seram dan sunyi sangat, tiada penghujung lain melainkan tunang saya seorang. Resort ini jenis sebuah seperti bilik chalet, kebanyakan
Depan deretan bilik-bilik itu merupakan hutan tebal dan pantai. Dan dari kejauhan baru nampak lampu samar-samar dipasang. Tepi pantai tempat melayan letak sampan dan bot. Bunyi cengkerik memecah kesunyian. Membuang suasana. Allahu Akbar. Ada benda mengikuti saya. Uish. Dah dapat rasa, geng? Dah dapat rasa? Naik 70%. Naik 70%. Keadaan gelap dan hanya berpandukan beberapa bilik yang dipasang dengan lampu depan. Dalam hati tertanya, boleh ke tunang saya tidur seorang diri pada waktu malam? Sebab saya pun macam tidak sedap hati pada malam itu. Selepas melihat bilik semua, saya pun pulang dengan mak. Hati memang rasa tidak sedap dan bulu roma asyik meremang. Katanya, bila sampai rumah, ayah tanya tunang sewa hotel mana. Saya pun jawablah nama resort tersebut. Ayah pun istighfar sambil berkata Astaghfirullahalazim. Dalam hati saya, ayah pun terus bercakap dan melontarkan kata-kata. Katanya, itu kan tempat berhantu, katanya ayah. Dalam hati saya hanya Tuhan saja yang tahu betapa terkejutnya, betapa sakitnya, betapa risaunya kepada tunang saya. Sejenis penakut tapi hendak buat macam mana. Doakan saja yang dilindungi daripada perkara yang tidak diingini. Maka kisah seram telah pun tiba. Sementara itu resort tunang saya mandi. Makan nasi yang saya bungkuskan dan qada. Semula waktu solat yang tertinggal. Semasa mendirikan solat, tunang saya terdengar bunyi seperti kuku sedang menggerik almari di belakangnya. Dan rasa seperti ada orang berdiri di belakangnya. Dia cuba untuk endahkan dan usaha menghabiskan solat. Selepas itu, tunang saya pun terus tertidur sambil kepenatan. Tidak lama kemudian, tunang saya terjaga sebab terdengar ketukan dalam almari. Bila dia bingkas bangun dan membuka almari itu, tiada pula cicak. Sambung tidur semula dan sekali ini mendengar lagi dalam almari seolah-olah bunyi suara minta tolong. Tolong, tolong, katanya daripada almari. Sedangkan dalam almari memang kosong dan lompok, tak berisi. Apa-apa barang pun waktu itu baru pukul 11 malam. Dia terus mesej saya dan saya pun terus bergegas menjemput tidur di rumah saya. Selepas ayah menyuruh saya kerana dia juga bimbang. Semasa saya tiba di kawasan resort tersebut, hendak sampai ke bilik tunang saya. Lepas pada salah satu jabatan kerja itu meremang habis rumah saya. Katanya orang dekat sini ada perempuan yang mati dibunuh. Dan katanya cerita-cerita orang sini ada perempuan yang mati dibunuh. Kepalanya ditanam ke tempat lain, badannya ditanam ke tempat lain. Bangkit, wahai si bangkit! Bangkitlah diri kalian di saat aku memanggil kalian. Bunyikan suara kalian. Tunjukkan diri kalian. Aku yang merukai kalian. Tiada siapa lagi yang di belakangku, di depanku. Maka kau datanglah kemari. Jadi saya sambung cerita balik. Seperti lagging ya. Saya sambung cerita balik. Saya sambung cerita balik kan. Rupa-rupanya orang-orang sini tahu seorang perempuan. Tapi dia bersama masa tu berputus cinta dengan boyfriendnya. Lepas tu dia mengikuti kawan baiknya sendiri dalam keadaan. Allahu Akbar. Lagging kah? Tak sangka pula dalam keadaan berkawan berhati binatang. Dalam keadaan mabuk yang dikawal oleh setan dan bisikan iblis. Lalu kawan sanggup membunuh kawannya sendiri. Dalam keadaan merogol. Tak cukup merogol, dibunuh pula tu. Tak cukup dibunuh, diasingkan kepalanya dengan badannya.
Jadi pengajaran dekat sini, jangan pernah percayakan orang. Walaupun siapa pun orang itu, lama manakah kita kenal, muncul. Kalau kau betul-betul ada dengan aku tahu itu adalah kau. Mari dekat dengan aku. Mari dekat. Allahu Akbar. Faqala Musa min jitum birisihar inna Allah sayubtilau. Allahu Akbar. Subhanallah. Ada satu sosok perempuan, geng, agak terganggu sedikit, geng. Agak terganggu sikit. Agak rasa lain sikit, geng, pada yang lain. Pada rasa macam lain tiba-tiba 4G penuh, tapi seperti ada gangguan. Bila nampak tadi satu sosok, terus jadi like. Allahu Akbar. Okay, saya explore dulu, pusing-pusing kawasan sini dulu. Masih lagi tiada dia punya keseraman. Baru saya boleh cakap 65%. Daripada 80% terus turun ke 65%. Sebab dia dalam keadaan terbuka. Di tepi saya adalah pantai. Okey, terus ke depan lagi. Harap-harap tempat ini tidak mengecewakan saya pada malam ini. Tolonglah. Okey. Kau let bagi tahu let, geng. Kau let bagi tahu let, geng. Kita akan bagi masuk ke depan. Kau let bagi tahu let. Okey, ini adalah kawasan-kawasan sebelah kiri saya. Dia seperti gereja pun ada. Bumbung pun dah hilang sebab dah kena rembat dengan mapet. Allah Akbar. Okey, ke depan. Masih lagi saya tak rasa seram lagi. Saya tak rasa apa-apa aura negatif lagi dekat kawasan sini. Masih lagi 65%. Kita teruskan ke depan. Assalamualaikum, waalaikumsalam, ya jin, ya masyarakat jin. Kalau benar-benar kalian berai sini, ada? Allahu sifatullah, wujudullah, zatullah, marifatullah, kun fayakun. Wahai si jampai-jampai, wahai si dada bidang. 4 penjuru alam, kubukakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Maka hadirlah di kau, menjemalah kalian. Wujud, aku panggil kalian datang kemari. Okey, ini terus ke dapur. Masih lagi. Ada lagi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada satu terbang daripada arah sana. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Okey. Naik 70%. Hadir lagi. Hadir lagi. Kalau benar-benar kalian berada di sini, aku datang di bumi Sabah, maka tunjukkan kekuatan kalian. Wahai jin. Bunyi suara menangis. Bunyi suara menangis di dalam. Kau let bagi tahu let, geng. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Ready?
Weh, teruk lain macam gini. Weh, gila weh, 2 hari berturut-turut aku duk main delay lag macam ni. Lag teruk DG pun message line 4G tapi langsung tak ada respon. Aku dah putus swing lah. Syut Tak ada lain dekat dia pakai handphone Celcom. Aduh Azim, nak kena ajar seko-seko Azim. Kenapa aku turun lah. Harus turun ke bawah. Cari jalan turun ke bawah. Kejap lagi saya turun ke bawah je. Oi, main dekat sini boleh jadi mental loh. Okay, kita cari tempat lain. Dah lagi sikit. Saya kena main kat hutan je lah. Saya main dekat kawasan-kawasan dalam. Saya kena pergi dalam lagi untuk terus ke depan. Dahsyat. Macam mana aku nak main tempat macam gini tu? Okey, dah lagi tak, geng? Dia lagi tak? Masya Allah. Jalan hutan lah. Saya tak boleh masuk dalam ni. Terus masuk sekerat je ni. Saya try masuk je ni. Okey. Celcom kat sini. Okay, Celcom Okey, dah tak lag Dah tak lag Dah 2 hari ni saya tak perform ni. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya masyarakat jin. Kalau benar-benar kalian berakhir sini, perlihatkan diri kalian dan perwujudkan diri kalian. Hadan, wujudkan diri kau. Di mana tempat kalian berada? Bunyikan suara kalian. Dekat sana ada pantai. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tunjukkan. Tunjukkan diri kalian. Hadir. Bunyikan suara kalian. Satu respon pun tak ada, oi. Betul-betul menguji, betul-betul main emosi, Syut. Macam mana orang boleh datang sini nampak hantu? Pisang dah aku ni. Saya try masuk ke dalam lagi. Ni terus ke pantai. Allah Akbar. Allah Akbar. Okey. Kita terus ke pantai. Hadir. Tunjukkan aura negatif kalian yang ada di sini.
Allahu sifat Allah, wujud Allah, zat Allah, ma'rifat Allah, kun fayakun. Ada pocong, genderuwo sekalipun, tunjukkan apapun menyerupai bentuk. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ala tu alayya wa atu muslimin. Weh, semak dah ni. Dia macam-macam terbantut, guys. Memang tak boleh pergi ke mana-mana. Sini tak boleh, sana tak boleh, tempat terbuka ni tak boleh nak buat apa. Haish. Saya try lagi sekali. Okay. Kalau ada rezeki kita kan, kalau tak ada maknanya tak ada rezeki lah untuk kita datang daripada jauh. Subhanallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Okey. Dapat. Kemari lagi. Yang ada dekat sini aku cabar engkau datang kemari. Lagi. Oh. Kita pergi cek balik. Kalau stiker tak ada pula stiker dekat atas ni. Kita pergi cek lah. Tinggal 30% aura negatif kat sini dah langsung zero, dah langsung tak ada rasa seram. Masih lagi 30%. Memang dah 30% ni memang dah susah dah nak buat. Memang agak susah sedikit. Saya dah macam-macam cara dah fikir macam mana saya nak buat. Tapi masih lagi test kata delay ke. Weh, teruk. Apa siut dia punya respon malam ni, ya Allah. Astagfirullahalazim. Siut tak datang pada jauh macam gini dapat dia. Saya pun silap tadi sebab saya tengok awal. Semangat. Saya try lagi sekali. Oh, dia main emosi. Itulah masalah main emosi. Masalah sekarang ni saya tak tahu saya dah buntu, saya tak tahu nak buat macam mana lagi. Tapi saya cuba. Saya bagilah tempat apa saya boleh buat. Tapi tak boleh dah. Dia sekat habis. Langsung aura negatif langsung slow. Tak ada langsung. Assalamualaikum.
Kau tunjukkan diri kau. Tunjukkan diri kalian. Menyerupailah apa sekalipun kau nak menyerupai. Yang penting aku datang daripada jauh, bukan dengan sia-sia. Tunjukkan depan mataku. Wahai kerajaan yang berada di tempat ini. Wahai si dewa-dewi. Wahai roh yang tidak tenang. Maupun roh yang tertanam di sini. Cabaran demi cabaran. Cabaran demi cabaran. Ya, aku mencabar kalian. Maupun apapun keturunan kalian berada di sini. Bangkit, wahai si bangkit. Kita bertempur dengan dalam keadaan yang tenang. Kalau kau tunjukkan diri kau, tidak akan aku mengusik walaupun sedikit pun atas keturunan kalian. Kau lek bagi tahu geng Saya dapat okey, dah dapat dekat sini saya dapat rasa dah dapat rasa yang banyak benda yang keluar. Cuma saya je tak nampak. Tak apa, dia jemput saya masuk ke dalam rumah. Saya try masuk ke dalam rumah ni. Yang tempat kita nampak tadi. Mungkin dekat sini saja harapan kita. Like, test sudah testing. Datang jap. Bismillahirrahmanirrahim. Allah sifat Allah wujud Allah zat Allah ma'rifat Allah kun fayakun. Saya bunyi suara anjing ni. Adin, tunjukkan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya jin ya jasad. Ya rijalul gaib. Sambutlah kedatanganku ini. Ni kalau ada lilin ni sedap ni. Letak semua 4 penjuru lilin. Allah Akbar. Hello? Siapakah kalian? Siapakah kalian yang tengah bercakap dengan aku? Bunyikan. Bunyikan. Bunyikan suara kau. Dengar. Tiga. Datang tak dijemput. Pulang tak dihantar. Dengar. Datang tak dijemput. Pulang tak dihantar. Sang gaib. Datanglah segala apa yang kupanggil. Dengar geng. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Datang tak dijemput, pulang tak dihantar.
Datang tak dijemput, pulang tak dihantar. Hai Sang Gaib, namamu telah kuseru. Datanglah kemari, memuncullah kalian. Datang tak dijemput, pulang tak dihantar. Hai Sang Gaib yang bersaksikan bumi dan langit, seruan demi seruan, datang tak dijemput, pulang tak dihantar. Hai si Japang Japai, si dada bidang, si genggek tinggi, si canggal panjang, si gerebang rambut, si liuk limbai. Datanglah kemari, mendengarlah kalian. Suaraku memanggil kalian. Hadir! Wujud! Datang tak dijemput, pulang tak dihantar. Datang tak dijemput, pulang tak dihantar. Lagi? Hoi! Dengar? Dengar? Lagi? Bunyikan lagi suara kalian. Hei! Siapa nak? Siapa? Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Bunyi binatang terlampau kuat dekat arah sini. Allah Akbar. Boleh berinteraksi denganku siapa kalian? Assalamualaikum. Bunyikan di mana tempat kalian berada. Bunyikan. Bunyikan. Allah Akbar. Lagi. Tunjukkan di kalian. Dengar. Hei, tak lawak ni tu. Serius tak lawak bunyi. Sangat-sangat tak lawak. Sangat-sangat tak lawak guys bunyi dia. Saya tak jelas. Dia cakap apa saya pun tak jelas. Saya tak pun tak dengar sangat apa yang dia cakap. Apa yang ingin dia sampaikan. Sebab tak pernah dengar bunyi macam ni. Serius tak pernah dengar. Kalau betul-betul engkau berada di penunggu di sini, tunjukkan di depan mataku. Siapakah kalian sebenarnya? Bangkit! Bangkit, wahai si bangkit! Bangkitlah dirimu! Allah Akbar. Satu penampakan pun tak nampak lagi ni, geng. Rasa bunyi suara je macam tu. Sumpah saya cakap saya tak puas tu malam ni. Sangat-sangat tidak puas malam ni. Tapi apakan daya, rezeki kadang-kadang milik kita, kadang-kadang bukan milik kita.
Saya tak tahu berapa lama lagi saya boleh bertahan. Jalan belakang bang. Okey. Apapun saya mohon maaf, mohon ampun, saya dah buat sehabis baik dah untuk korang pada malam ini. Dah sehabis baik dah saya buat, geng. Flip cam Loy. Syat. Tak apa Loy. Saya dah buat sehabis baik dah, sedaya upaya saya dah saya lakukan. Entah nak buat apa. Kadang-kadang tipu lah kalau cakap tak rasa down kan. Mesti down punya sebab ialah datang daripada jauh. Datang ke sini. Dah tak perform. Saya akan cari, saya rasa better saya sebenarnya, terus terang cakap, saya tak suka sebenarnya main bangunan. Sebab saya rasa lebih tertarik, viewer lebih tertarik bermain dekat hutan ataupun gunung. Dah tak sesuai dah saya bermain dekat bangunan. Sebab selama ni kita duk, kita buat masa sebelum ni kan kita duk main hutan, kita duk main gunung. Mana ada kita main bangunan? Tak ada lagi lah setakat ni main bangunan lagi, setakat ni tak ada. Kita semua direct main hutan. So kalau bangunan saya rasa mulai sekarang saya dah tak nak main bangunan lah. Saya akan bermain dekat hutan. Saya akan bermain dekat gunung-gunung yang mana ada gunung-gunung dekat area-area Sabah, bagi tahu saya. Dekat Gunung Kinabalu lah, tak boleh masuk Gunung Kinabalu. Pecah 50. Turun bukit Kota Belud doi. Kota Belud kat mana? Sekarang ni penoma-penoma baru sekarang ni tengah naik. Penampakan gila-gila Pontianak. Nak masuk 2 orang pun nampak Pontianak pocong. Gila-gila sekarang ni. Dahsyat sekarang ni dia orang sekarang tengah naik. Orang-orang baru maupun yang lama tengah rancak sekarang ni. Masuk 2 orang pun boleh nampak hantu depan mata. Dah lah tempat saya buat. Saya tahulah, janganlah buat taik dekat situ. Nak buat taik, buat tempat lain. Jangan buat taik dekat situ. Tempat yang saya buat, kat situ. Tempat yang saya hunting. Sekali datang nampak depan mata dengan nampak sangat. Tak betul macam tu. Jangan kotor buat taik tempat orang. Panas aku. Itu tempat aku dengan Jebon tau pergi situ. Sekali pergi nampak Pontianak, nampak pocong depan mata 2 orang. Kain putih sangat. Nampak sangat. Jus dah cakap sampai-sampai bongak, geng. Tak ada, geng. Masuk 2 orang nampak hantu. Itu tempat saya buat dulu. Saya tahulah. Saya tahulah tempat tu macam mana. Lepas tu bila pergi, ni tempat Loy Ahmad buat. Ni tempat Loy Ahmad buat semata-mata nak kepercayaan orang. Tak boleh macam tu. Selama aku pergi dekat hutan tu, geng, aku tahulah, tanya Jebon. Jual nama aku. Kadang-kadang aku nak tegur kata kawan. Dia aku tegur kata kawan. Aku cakap lebih kan terasa kawan suka. Masalahnya nak menipu pun agak-agak lah. Nak menipu pun janganlah terlampau kuat sangat menipu. Nampak sangat bang tepi dinding bang. Pocong Pontianak bang. Boleh masuk 2 orang. Member duduk depan ni bang. Member depan ni nampak Pontianak ke depan tu. Dekat nak mampus bang. Aku tahu tempat tu. Dekat situ kalau buat betul-betul, berapa ramai budak mati dalam tu dekat air terjun tu. Minta maaf dekat terlepas cakap sebab saya geram sangat. Kalau buat betul-betul yang kat situ, berapa ramai budak mati kat situ. Tapi duk jual nama aku. Ni tempat Loy buat, ni Loy dapat tempat ni. Orang tak percaya lah sebab pakai nama aku lah. Aku cakap lagi Kang, terasa. Kau cakap nanti tak support member lah, nak jatuhkan kawan lah. Bila dah, bukan kawan, masalah tempat orang. Tempat yang aku buat,
Agak-agak lah kau nak menipu pun menipu lah. Aku pun jujur cakap aku pun ada menipu juga. Tapi tak adalah menipu sampai ke tahap macam tu. Mana ada orang cari hantu 2 orang keluar seketul tepi dinding macam ni. Kalau korang pun terasa tu. Terasa gila kot. Tempat kita main. Kan? Konten, saya minta maaf kan. Bukan saya nak kecam siapa-siapa tau.